A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah, wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur yang teramat-amat syukur kita sebagai hamba Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah adalah masjid. Alhamdulillah kerana masih diberikan peluang untuk terus hidup. Tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya COVID-19 ni adalah satu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kesyukuran kita sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setelah berlaku COVID-19 kita diajar untuk basuh tangan, basuh itu, basuh ini. Sebenarnya dalam Islam lama dah ajar. Kita disuruh sentiasa berwudu. Awal sekali basuh apa tuan-tuan? Tangan. Pi mana pun nak pi masjid kena bawa sejadah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajak dah kita bawa ridak pi mana-mana. Bawa ridak pi mana-mana, hampa tempat duduk kita. Sebab apa? Takut terjangkit kita. Memudahkan kita solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai niqab, pakai tutup hidung bagi perempuan. Sebenarnya semua dah ada. Sumul dah Islam ni, sempurna dah Islam ni. Inilah pengajaran yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Mengapa berjarak pula? Baik, seelok-eloknya bitamami solah adalah rapat, tapi kerana kemudaratan, takut jadi mudarat. Begitulah juga kita dinisbahkan kepada orang yang berdosa. Siapa nak duduk dengan kita kalau kita berdosa? Berdosa ni ibarat orang yang berpenyakit. Sebab itulah dipisahkan supaya jangan dimudaratkan sahabat kita yang lain kerana kita. Begitu juga dengan dosa. Jangan kerana kita bawa dosa ke satu tempat habis semua orang berdosa. Seperti lembu bawa lumpuk habis semua kena. Takut jadi macam tu. Kalau kita tengok dalam hikmah COVID-19 ni tuan-tuan, pertama kali Allah Ta'ala hantar hambanya yang paling lembut, iaitu angin. Allah hantar kat kita bagi pengajaran. Asal dia lembutnya, akhir sekali menjadi taufan, kita masih angkuh. Allah hantar hambanya yang lemah lembut juga, nama dia air. Dia kerana kita banyak juga buat maksiat, Allah hantar tsunami. Kita bantah juga. Allah hantar tenteranya bernama COVID-19. Satu dunia rasa. Dulu satu kelompok yang rasa. Hari ini satu dunia pakat rasa. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus salihat. Baik ke buruk ke, ucaplah alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah nak uji kesempurnaan solehat kita, kebaikan kita, syukur kita jauh mana, sabar kita jauh mana. Ingat tuan-tuan,
kunci anak syurga ni, kunci syurga dua, as-subri was-syukri. Kalau tak ingat, ingat nama kawan, Sobri dengan Syukri, ingat dua dah. As-subri, anak kunci syurga, banyak sabar. Kan orang selalu kata sabar separuh daripada iman. Mau tanya dia, lagi separuh mana? Mau telih jawab pula, mana abang bagi. Syukur, sabar dengan ujian, sabar, lepas tu syukur. Itu adalah orang yang sebaik-baik mukmin. Mau jadi sikit PKP, mula-mula dia meratus habis dah, tak boleh pergi masjid. Dah orang buka haram, tak main pula dah. Terima kasih. Muslimin ini rahmati Allah. Payah juga kalau kita nak bicarakan dalam hal akidah tentang Jabariyah, Mu'tazilah. Ini semua dia termasuk. Waktu jadi dia tak mau, dia kata biarlah takdir Allah. Dia terbiang juga pi, kena. Itu dia Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Semua letak pada Allah Ta'ala, tak mau langsung ikhtiar. Itu nama Jabariyah. Jaga nah. 73 kata Nabi SAW, satu yang masuk syurga. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tertolak apa dia? Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Mutajasimah, golongan yang mengatakan Allah berjisim dan sebagainya, masuk neraka. Pasal apa? Pasal i'tiqad mereka. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, buat ikhtiar, buat baru tawakal. Bukan main jenis tawakal dia. Ni ada hak awal-awal dulu. Kita kata jangan duk pilah, takut sekali lagi dia berjangkit jadi kluster Masjid Aisyah pula sekali lagi. Kan? Hak kluster ni macam-macam. Tak ada, dia nak main juga. Keling dengan kita. Kata kita tak kerti. Tidak sama. Macam-macam. Kita ni, kami pun tak larang nak menjawab dah. Okey nak? Itu di antara ikhtiar. Oh, dia kata tak boleh. Kalau nak kena juga. Hak tu nama dia Jabariyah. Apa dia Jabariyah? Belasah. Bujur lalu melintang patah, kiok pun kiok lah. Macam mana? Tak boleh. Sehingga kalau kita nak pergi perang pun, Nabi kata hang tak ada ilmu, jangan dia ikut, nyusahkan dia. Seorang bernama Naufal, dia tak reti perang, Nabi tak bagi pi, tapi isteri Rasulullah SAW tarik juga dia pi. Sampai satu saat dia nak kena tetap, isteri Rasulullah ni tolong, sebab dia tak ada ilmu peperangan. Nampak nak menyusahkan orang balik. Oh, sikit-sikit nak pergi jihad, tengok-tengok darah pensan, terus ada pergi ya? Nah, Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, ada nak dan sambung kita sambung balik kita Bahrul Mazih. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab nama dia kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Mazi. Kalau boleh bagi ada tiap-tiap rumah. Kalau tuan-tuan nak kenal sifat akhlak adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan beli kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan akan kenal akhlak Nabi, cara makan Nabi daripada A sampai Z. Nak cari lebih hebat lagi untuk syarah balik kitab tu, ni kitab ni Bahrul Mazi. Sebab penghimpun hadis dia adalah orang yang sama. Siapa dia? Imam Tirmizi. Hak itulah lah, dialah yang membukukan kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi hadis, kalau tuan-tuan buka kitab tu, dia bagi hadis sajalah, dia tak syarah secara detail. Nak tahu syarah secara detail, tuan-tuan buka kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17, adab-adab makan, adab-adab Rasulullah ada dalam Bahrul Mazi. Senang, dia syarah habis. Imam Nawawi syarah, Imam Baihaqi, Imam apa semua akan syarah dalam kitab kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau nak ikut betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara lilit serban, cara pakai rida, cara pakai celak dan sebagainya, cara pakai cincin pun semua dibicarakan. Muslimin yang dirahmati Allah. Sambung balik masalah 20 42 22 okey ya.
Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darin. Moga-moga dia memanfaatkan ilmu ini hingga hari akhirat. 22. Masalah melihat seharian anak bulan puasa oleh kanak-kanak. Budak-budak nampak anak bulan. Dia nampak, mata dia jelas, dia nampak benang di tempat terbenam matahari. Kita nak pakai tak? Kan? Tuan-tuan kena mengaji, ni basic kita. Kita hari ni kita duk ikut falak, hisab dengan ru'yah. Kita akan balik pada asal nah. Esok teropong pun dah tak ada dah. Mana tahu lagi mana tak kiamat. Tu kitab turas ni, kitab-kitab hak lama ni kena mengaji sampai sudah. Jangan duk koyak, jangan duk buang. Apa dia kitab turas ataupun dipanggil sebagai kitab kuning. Pernah dengar kitab kuning? Duk dengar kitab biru lah. Kitab kuning. Kitab kuning ni syarat dia mesti 100 tahun ke atas. Sebab apa dia panggil kitab kuning? Sebab dia dicetak dengan kertas yang warna kuning dulu. Sebab apa? Sebab dulu cahaya lampu tak banyak, ada pelita. Kuning lawan pelita nampak, kuning lawan putih tak nampak. Tu dia panggil kitab kuning. Syarat dia mesti 100 tahun ke atas. Kitab ni baru 70 tahun. Dia tak panggil kitab kuning lagi. Warna pun putih. Kiam kasih. Dah bukan pasal hak lah dia. Hak kitab dulu pun hak asal pun kuning, tapi dia tak sampai lagi dinamakan kitab turas. Apa dia kitab turas? Kitab yang dikarang lama. InsyaAllah kitab tu akan diguna balik. Kalau kita tak ada generasi yang pandai buka baca, syahdan adalah ia bermula manakala ngap klipok apa orang panggil prosa Melayu klasik kan cikgu kan, tak kalau berapa kali tak pun tak tahu dia sebut apa dia kan. Maka apabila bermulalah ia faida, pendek ya. Tapi nak bagi kena hukum hak yang dikata faida tu tadi, maka bermulalah ia akan kenapa lah. Wah, tu nak abuh baris tu. Ulama dulu dia terjemah betul-betul. La, why? Mudah sangat. Tuan-tuan kalau tengok balik terjemah daripada syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tuan-tuan tengok Bahrul Mazi, satu muka surat terjemah hak tu saja. Tapi apa yang kita tahu? Aku naik saksi tiada Tuhan malaikat Allah, dan aku naik saksi tiada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu ya. Kalau ikut tu dia. Aku mentasdikkan, aku meyakinkan diriku, aku menjadikan ia sebagai saksi atas diriku bahawa tu dia. Baru betul. Nak bagi sampai zuk baca kitab tadi. Lepas tu pula kitab turas, kitab lama, dia mesti ada dobit. Hak tengah tu dipanggil matan cerita penulis asal. Hak tepi tu syarah, dia panggil dobit. Ngajilah tuan-tuan. Tu sebab pasal apa ustaz nak bincang malam ni bab kanak-kanak nampak apa dia. Kita akan back to the basic. Kita akan back, bukan to the future, back balik hak asal balik. Okey, baik. Kanak-kanak dan orang yang kafir, apa hukum dia? Budak-budak dengan orang kafir nampak anak bulan Syawal, nampak anak bulan Ramadan. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu', dan adapun kanak-kanak yang mumayyiz. Apa dia mumayyiz? Yang boleh membezakan baik dan buruk. Baligh lain. Baligh dia masuk mukallaf dah, dia kena wajib dah. Mumayyiz dia boleh beza. Kita kalau nak sembahyang, nak dapat pahala 27, duduk di rumah waktu PKPP boleh dah. PKP hak mula dulu tu. Duk cari anak siapa dia ni nak boleh 27, duk selalu pergi masjid dapat 27. Di rumah nak buat dengan siapa? Ada dah anak yang mumayyiz, yang boleh beza baik dan buruk. Boleh. Tarik dia mai duduk tepi, niat jadi imam, dia niat jadi makmum. Sah. Tapi kalau dia tak buat, dia tak berdosa. Lagi dia tergaru-garu, dia pergi balik ambil anak patung Ultraman dia kilas pitak topi dia. Kita dapat lah. Sebab apa?
Sebab dia kira mumayyiz. Tapi kalau hak balik dia buat kerja macam tu, nak menyinggung lah. Muslimin dirahmati Allah. Tak pasal nak cari pahala 27. Dan nak pergi masjid tak boleh, kereh duk tengok buncu kubah masjid, rindu kat masjid kan. Macam mana nak dapat 27? Carilah siapa-siapa tu yang orang suruh menikah. Sekian, terima kasih sekali lagi. Yang dipercayai mumayyiz, yang dipercayai boleh percaya. Kadang-kadang hak fak tu muhung fak pun jadi juga. Dia mumayyiz tapi muhung mukwan juga. Dia nampak dia lebih kurang terjun dalam ni. Cerita pak dia pergi ngaikan keli. Boleh fak tu. Anak lagi hebat. Belah-belah kelak kapal korek. Punya muhung. Kalau anak fak tu punya muhung tak ada, tak usah duk pakai. Tapi kalau takat dia boleh dipercayai, ambil. Akan dia, maka tiada diterima perkataannya. Tak boleh, walaupun dia dipercayai. Budak yang mumayyiz bukan baligh. Dia nampak anak bulan, nampak benang kuning di tempat turunnya matahari, tak boleh pakai lagi, kata Imam Nawawi. Dan adapun kafir dan orang yang fasik, kafir apa dia? Kafir bukan Islam. Fasik, orang fasik ni dia suka muhung, tak tutup aurat, sembahyang culang caling. Tu fasik, tuan-tuan. Tu fasik lah. Nah, kita duk kata tak apa, janji hati baik. Fasik dah. Apa dia fasik? Tolak hak Allah, dia ikut hati, tu fasik lah. Tapi kalau tolak terus agama Islam, tu munafik. Dia bukan tak mau buat, dia menyegan je. Hurah. Dia duk kira nafsu dia. Tapi dia tahu wajib sembahyang, dia tahu, cuma dia tak mau sembahyang. Asal sembahyang dak. Masuk maghrib dah, dak juga. Tapi dia tahu kewajipan dia, dia tak tolak, cuma dia menyegan, fasik. Tapi kalau dia tolak, munafik. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan orang yang dungu, bodoh, ketum kot. Dak. Dungu ni asal lah. Kalau ketum ni kot lepas makan cakoroi baru jadi. Lepas tu tak jadi kot. Tu payahlah juga nak kira. Maka tiada diterima perkataan mereka itu pada melihat sehari bulan dengan ketiadaan khilaf. Semua mazhab sepakat tak ni tak boleh pakai. Kalau nantilah kita nak mula dah, nak tunggu TV dah tak ada dah, nak tunggu radio pun tak ada dah, handphone pun tak ada dah, kita balik to the basic. Ya tuan-tuan, kita akan balik pada basic. Sebab apa? Tuan-tuan tahu tak Dajjal mai macam mana? Masa tu tak ada dah M16 atom apa, tak ada dah. Kita back to basic lah. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan apa? Tombak. Bukan pakai M16 dah. Bukan pakai sniper dah. Kita back to basic balik dah. Wallahu alam bila tenaga yang ada ni semua dah tak ada dah. Tuan-tuan. Maksudnya handphone pun tak ada dah. Tu nak tahu macam mana? Maka ilmu ni lah kena ambil tahu. Dan begitu juga tiada khilaf pada syarat keadaannya adil yang zahir. Walaupun dia adil macam mana pun, tak boleh pakai dah. Pada barang yang kita terima akan dia hak budak tu tadilah. Terus 23 masalah. Nampak sehari anak bulan pada satu negeri dan tiada pada satu negeri. Perak nampak, Kedah tak nampak. Tak usah duk kata hak tu lah. Perak buka dah masjid, Kedah tak buka lagi. Dia duk kelih itulah. Yang ni dia panggil uruf wal adat dalam usul fiqh, kaedah fiqh. Kalau uruf keadaan setempat tu tak sama dengan kita, tak usah duk petikai. Awak negeri kami buat, tu negeri hang. Kami ada raja, kami ada mufti sendiri. Ikutlah. Sam'u wa ta'ah. Tapi kalau dah boleh buka saja-saja dia buat lengah, tu dia tanggunglah. Faham? Kita ikut je. Bukan nak kena atas kepala kita pun. Nah, tuan-tuan, itu dia panggil uruf. Jangan duk petikai hak tempat orang.
bab zakat ke apa ke, awak negeri ni macam ni kawan, kita tak sama. Awak cara bagi zakat KWSP di negeri ni tak sama dengan Kedah, tak usah duk petikai. Itu cara kita. Okey, baik. Tengok dalam bab ni, bab negeri, cara nak tengok anak bulan. Pasal apa satu negeri dikatakan nampak dan satu negeri tak nampak? Kata Imam An-Nawawi di dalam Majmu', apabila nampak orang-orang akan sehari bulan Ramadan di dalam satu negeri dan tiada nampak orang-orang yang di negeri lain akan dia, maka hukumnya iaitu jika berhampiran negeri itu, maka hukumnya seperti sebuah negeri. Dekat je Kedah dengan negeri itu. Negeri itu dekat ya. Lainlah kalau Sabah, Sarawak. Tapi kita dah disatukan dalam JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan. So kita ikut hak yang negeri punya, senang. Kalau bab tengok anak bulan. Tapi kalau negeri yang jauh, lagi dia akan cerita. Contohnya matlak. Matlak ni maksudnya tempat matahari terbit tu tadi jauh daripada jarak kita. Contohnya kita keluar pukul 7 kita 5 jam saat lagi baru negeri dia keluar. Macam Saudi. Adakah boleh dikira? Tu jauh sangat dah. Tu tak pakai. Tapi kalau dekat, contohnya lah kita kata Thailand ni dia nak ikut siapa, dia pun tak ada alif falak dan sebagainya. Tiba-tiba negeri Malaysia ni dah kata esok kita start. Boleh tak Thailand ikut kita? Boleh, sebab dekat. Kan jauh mana pun. Okey? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus tapi lah ni mereka pun dah ada dah. Di Hatnyai masa itu saya biasa raya di sana. Kita raya dah, pergi sana tak raya lagi. Malam tu tarawih lagi lah. Okey, contohnya lah. Pasal apa? Hatnyai kata tak ni lagi sebab mereka pun ada falak, mereka ada ru'yah, hisab mereka. Okay. Satu wilayah Islam yang di bawah Naratiwa ialah apa semua Patani, Satun, semua kata kita masih ada berbaki satu hari. Maksudnya berbaki satu hari ni maksudnya bagi cukup 30 lah. Malam tu buat tarawih lagi lah. Contohnya lah, kita duk kira nak balik raya dah, tak raya juga. Tak apa. Muslimin dirahmati Allah. Contoh lah saya kata. Walaupun di sini dah raya contohnya. Okey. Sebab dah ada ru'yah sendiri. Terus saya terus kepada 24. Jauh dan dekat antara dua negeri itu bagaimana iktibarnya? Bagaimana kita nak buat iktibar? Jauh negeri itu tadi. Kata Imam An-Nawawi di dalam Majmu', jauh dekat yang diiktibarkan antara dua negeri yang berikut-ikutan puasanya dengan melihat bulan kembang. Salah satu daripada dua negeri itu iaitu beberapa wajah. Ada dua cara, ada banyak cara. Bermula yang lebih asahnya, yang lebih baik, yang lebih sah. Asah ni maksudnya yang lebih baik, iaitu berjauh-jauhannya dengan kira-kira bersalahan matlak. Apa dia matlak? Terbit matahari. Kalau dah terbit matahari, sana dah terbit 2 jam baru dia ni terbit, tu kira jauh. Tapi kalau terbit sama aja, maka dikira hampir. Faham ke tak? Sabah dengan kita, siapa terbit matahari dulu? Tanya orang Sabah balik. Sejam kan? Maksudnya jauh. Tapi pasal duduk dalam kerajaan yang sama, dia kira sama lah. Tapi kalau dia bukan kerajaan yang sama, maksudnya itu dikira jauh. Tapi terbit waktu yang sama. Tengok takwim pun tahu dah terbit pukul berapa. Lari 3 minit je pun. Mana? Gunung Jerai. Cek bunyi. Dia negeri lain dah. Tak jauh mana pun. Nak kata nak tahu kata jauh dekat dah tu, tengok pada tempat matlak. Yang tu lebih asah. Apa dia matlak? Maksudnya tempat terbit matahari tu. Ni sampai 12 jam punya jarak, lagi jauh. Sampai 36 jam muhung. dia akan bunyi balik tu 24 jam lah. Sampai 36 jam tu
terbang transit merata. Dah sungguh Ustaz weh, saya naik kapal terbang tak jumpa matahari 36 jam. Ditinggal matahari. Betul tak? Faham tak sampai biasa naik kapal terbang? Saya biasa naik kapal terbang. Kerja duk tinggal matahari, matahari duk ligang ke belakang. Udah kerja tak jumpa itu. Terbang daripada Mesir ke Hira, terbang. Vup, dia lalu atas kepala kita. Gelap, terbang tu gelap. Sat 2 jam lah. Jumpa matahari balik. Macam tu. Cuba dari Malaysia balik pergi sana balik. Gelap sampai sana pun malam. Betul tak? Mau kalau puasa macam tu agak-agak nak buka bila. Hari kita cerita lain. Mati kat atas kapal dia kata. Dah, dia ada cara lain pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey dah, ikut matlaq, tempat terbit bulan. Saya kata tadi matahari, tempat terbit bulan seperti Hijaz dan Iraq. Hijaz menanjung tanah Arab dan Iraq di atas jauh sungguh, dan Khurasan, iaitu berlainan tempat terbit bulannya dan berhampirannya, iaitu yang tiada bersalahan matlaq seperti Baghdad dan Kufah. Wah, ni tuan-tuan tak tahu, kita ambil hak yang kita tahu dah lah. Macam saya sebut tadi, waktu keluar matahari, kita kata Thailand lari sejam dengan kita awal, tapi sebenarnya keluar matahari sama aja, cuma jam tu ya berbeza. Saya kalau balik sana kena tolak 1 jam. Kalau sini masuk 5.57 waktu subuh, sana 4.57. Awalnya sama tuan-tuan. Pasal apa? Pukul 5 terbit dah, sini pukul 6 terbit dah. Sana kalau kita kata terbit matahari, kita terbit matahari pukul 7.30, sana 6.30. Tengok ke jam, terkejut. Tengok matahari terbit dah, dia lari sikit lah. Tapi sama juga waktu dia terbit matahari tadi, melainkan kalau duduk di Bengkong. Okey nak? Lagi ajak berjalan pergi sana pula. Tak boleh lagi, PKP. Saya pun nak balik, nak pergi jumpa babak yang sepanjang, tak boleh-boleh lagi ni. Duk tunggu mereka buka lah. Mereka buka lah saya pergi. Muslimin yang dirahmati Allah. Dah sikit lagi. Puasa 25. Puasa pada satu negeri, kemudian musafir ke negeri yang belum puasa. Tuan-tuan puasa ada di Malaysia sehari, pi ke Thailand hari tu baru mula puasa. Okey, macam tu nak? Apa hukumnya? Duk cerita puasa, kita duk cerita raya. Kita raya dah Malaysia, pi pula Thailand, raya pula kali lagi, seronoknya. Muslimin dirahmati Allah. Kata Imam Nawawi, ini bab puasa dalam kitab Mahzab, jikalau mula seseorang itu puasa di dalam negeri, kemudian musafir ia ke negeri yang jauh, yang tiada melihat mereka itu di dalamnya akan sehari bulan, bukan Thailand, jauh-jauh, pada ketika melihat akan dia oleh ahli negeri yang pertama, maka telah dicukupkannya 30 Ramadan daripada ketika puasanya. Kalau kita macam ni, kita puasa di Malaysia sehari, nampak sehari, tempat dia tak puasa lagi. Kalau kita pergi tempat dia akan jadi 31 hari. Faham tak? Kan? Okey, kita duduk negara dia, sampai nak raya, kita raya sehari awal daripada depa. Faham tak? Kita tak boleh puasa sampai 31 hari. Ataupun lebih senang, ambil tiket balik kampung. Sekian, terima kasih. Faham tak? Aku tidak jadi pening. Dia jadi pening. Sudah. Kan takkan aku nak puasa sampai 31 hari, mana boleh, bid'ah. Yang tu haram. 29 kerap, 31 tak pernah buat dia orang. Faham tak? Okey, maka dia boleh raya. Sebab apa? Kira 30. Muslimin dia. Tapi kalau dia mula-mula tiba-tiba di negeri itu 29 saja, genapkan 30 juga. Aku lebih sehari daripada 29 saja, keriak gigi. Buat macam mana? Siapa suruh pergi? Faham tak tu? Okey, Muslimin dirahmati Allah. Nah, ada kerap orang tanya saya, pasal apa dia nak pergi raya di Mekah? Dia ambil hak yang pakej Ramadan akhir tu. Ikutlah sana. Tapi puasa tak ada lah. Sama ya. Tapi kalau ada kaedah, kita dah puasa, dia pun tak puasa lagi, kena pakai kaedah ni. Faham ya? Tak usah duduk berkelahi lah. Okey, Muslimin dirahmati Allah. Saya ambil hak penggan bawah pula.
Dan jika kita kata umum melihat sehari bulan pada sekalian negeri, nescaya lazim ahli negeri yang kedua itu muwafaqah akan dia pada berbuka puasanya jika sabit di sisi mereka itu akan nampak sehari bulan di negeri yang pertama, dengan katanya dengan atau dengan lainnya. Okey, dia keluar pada negeri dia ikut waktu, tiba-tiba jadi panjang lagi daripada hari yang dia duduk di situ. Dia tengok jam di Malaysia dah pukul 7.30. Waktu dia berbuka, sana baru ke 12. Dia ketak lutut dah. Nak tunggu pukul 7 di waktu situ pula jenuh. Dia kata, okey, kita nak buka bila? Ikut waktu Malaysia. Ada orang ni, ada duduk jadi lembek Ustaz weh. Ikut waktu kita. Sebab apa? Di mana bermulanya kita puasa? Di negeri kita, ikut puasa kita. Okey, maka berbuka puasalah kita. Macam tu juga raya. Puasalah, dah kata cukup dah 30. Aku cukup dah 30. Orang di situ tak cukup lagi. Berbuka puasalah. Maksudnya berayalah kita. Faham tu? Faham? Okey. Okey, baik. Muslimin dirahmati Allah. Sikit lagi. Masalah 26. Musafir daripada negeri tiada nampak bulan ke negeri yang nampak bulan. Kita tahu kata kita tak nampak lagi, kita tak mula puasa. Kita musafir kena pi tempat tu dan di situ esok puasa. Sampai-sampai nawaitu sama Radin terus. Maka apa hukum puasanya? Kita nak kena ikut negeri itu kah? Kita nak kena ikut negeri yang kita mukim tadi. Kita ada hak yang kita duduk. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Mahzab, dan jikalau musafir seorang dia daripada negeri yang tiada nampak, maksudnya tak berpuasa lagi, ke negeri yang sudah nampak, yakni akan puasa, dan jadi berhari raya mereka itu pada hari yang ke-29, dia tak puasa lagi, dia penuh puasa dah. Tiba-tiba dia pergi duduk situ selama sebulan Ramadan. Dia puasa 28 hari, dia penuh 29 hari. 29 hari nampak Syawal. Depa raya dah. Kita macam mana? Penuh orang raya 28 bulan dah raya dah. Ni dia hukum dah. Kan? Depa dah 2 hari, kita baru sehari. Contohlah kan. Depa dah 10 hari, kita baru 9 hari. Sampai sanalah. Depa dah 9 hari, kita baru 28 hari. Takkan nak raya dengan mereka kot. Tak cukup. Tu pun bid'ah juga. Tu pun haram kalau berbuka hari tu kita raya. Macam mana kita nak buat? Muslimin yang dirahmati Allah. Dan jadi berhari raya mereka itu pada hari yang ke-29 daripada puasanya mereka tu tadi, hak negeri nu. Maka hukumnya, jika kita umumkan hukumnya atau kita katakan baginya menurut hukum negeri, kalau kita ikut hukum negeri kita raya sama lah. Tapi pasal kita tak cukup lagi 29 30 29 30 itulah Ramadan. Okey, yang ni ada. Okey, pasal apa ada 29 30 Ustaz? Macam ni. Satu ketika Nabi SAW boikot isteri dah. Ni kena ambil faham ni. Nabi pergi tidur di Masjid Nabawi sebulan. Sayyidina Abu Bakar tanya pasal apa? Dia kata pasal aku nak ajak isteri-isteriku. So, pasal apa? Dia duduk demand nak ni, hak ni isteri nu nak. Adalah kelaku isteri kan. Kau nu nak gelang, kau ni nak cincin. Ni nu pala. Kau ni nak PDIY lah. Pening lah. Lain-lain dia tak mau balik. Satu rumah tak mau balik. Nabi kata, Nabi bernazar dia nak tidur di masjid selama sebulan. Tiba-tiba cukup 29, Nabi bangkit nak balik. Sayyidina Abu Bakar tanya, bukankah kamu kata sebulan? Ya, 29 pun sebulan. Faham tak lagi? Pasal apa? Ada kadang-kadang kita raya 29 dah raya dah. Sebab tu dalil dia. Kadang-kadang matangnya bulan ni 29 matang dah. Nampak dah. Tu sebab tu. Tapi kalau 28 sebulan lagi. Dah. Tapi kalau dapat gaji 24 dapat dah. Scam. 28 tak cukup. Macam nak buat macam mana? Nak ikut zuruf kan? Nak ikut tempat tu ke? Baik.
lazim boleh raya, tapi dia kata lazimkan qada puasanya sehari. Dia raya dengan orang setempat tu, wah Allahu akbar Allah, esok hang puasa nak ganti balik. okey. Dan jika tiada, kita umumkan hukum dan kita katakan baginya hukum negeri yang pertama, nescaya lazim akan dia puasa. Orang tu tak puasa, tak raya, tak mana angkat pun, kita puasa lah. Sebab apa? Orang situ tak lazim dengan raya. Kita ya pulun raya sungguh tuan-tuan. Saya tanya Arab Morocco Maghribi, hampa raya sana macam mana? Raya puasa, raya Aidilfitri. Tapi Malizi ya. Depa raya apa yang paling hebat? Raya haji. Macam di Kelantan, macam di Fatani, raya haji sungguh. Memang berapa lama kita takbir raya? Hari mana, hari apa yang paling banyak kita bertakbir? Itulah maksud raya. Raya haji. Raya puasa lama mana? Tak sampai sehari pun. Mula terbenam matahari maghrib, kita takbir sampai bila? Sampai khatib naik tu habis lah. Itulah wasuk raya. Tak, sebulan dia bagi. Nyengek, tapi PKP tak raya apa-apa. Oh, hikmah PKP jadi macam-macam. Fikirlah balik tuan-tuan. Tu sebenarnya. Sulaiman dirahmati Allah. Mentakat tu saja dulu tuan-tuan. Nanti kita sambung minggu depan. Ni baru nak mula up. Tuan-tuan tak tahu baru mula kan? Mula insya-Allah. Moga-moga kita berterusan untuk menuntut ilmu, mencari keyakinan kita, mencari redha Allah. Moga kita dapat ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mencari siapa diri kita dalam tasawuf, selam diri kita. Moga-moga keyakinan, keimanan kita dapat, sebab tasawuf itulah mengajar iman. Tuan-tuan Sulaiman yang dirahmati Allah, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma